yang dikatakan semua perlibatan short distance iaitu dalam bandar ni antara di bukan awam di short distance ada jangka pendek di dalam bandar raya ni kata antara digabung atau satu perjanjian antara diadakan 10 syarikat yang sedia ada telah dibeli diambil alih oleh kerajaan melalui agensi dan mula dari satu hari bulan mereka sudah diberitahu bahawa gaji pokok kira 500 dan dengan ada sebagai komisen komisen itu 50% di antara kehidupan tambang dan kena dibagi di antara pemandu dan juga pendakwah. Memang ini satu yang amat tidak munasabah iaitu pada masa sekarang gaji pokok 500 ini memang satu tawaran yang tidak boleh diterima oleh mana-mana pihak, termasuk swasta atau sisi kerajaan. Kita pun sedia tahu, sedia maklum bahawa gaji minima atau gaji pokok untuk tidak sekurang-kurangnya adalah 800 dan juga dianggap sebagai iaitu pendapatan yang termiskin, iaitu dia pun jangka 750 gaji 720. Sekarang gaji pokok 500 ini dan satu komisen yang tidak dapat dijamin sebab bukan tiap-tiap jalan, tiap road ini memang ada cukup sambutan yang baik. Dia berlainan. Yang lagi satu lagi tidak boleh dikatakan paksakan mereka tiap-tiap pemandu dan konduktor kena kerja 12 jam kerana para masyarakat yang lama semasa mereka kerja tiada apa rundingan dia mengikut 8 jam dan jika pada masa yang perlu atau mereka ingin nak kerja overtime itu sebagai tambahan. Kalau ada pemandu yang sudah kerja lebih 20 tahun atau 15 tahun memang usia dia pun sudah tiap-tiap hari kerja 12 jam ini memang tidak adil kepada mereka. Syarikat baru ini tidak boleh menggunakan overtime 4 jam ini sebagai itu pendapatan. Iaitu ini jika sebagai ini macam sudah paksa mereka kerja. Mereka kena ikut 8 jam sebagai satu standard dan kirakan dia dipotong. Saya ingat permintaan dari pemandu dan ini memang munasabah. Mereka hanya minta 800 atau sampai 850 sebagai gaji pokok. Dan untuk ini komisen ini lebih baik saya cadang kerana mereka boleh selaras satu pola, satu cost of living allowance. Itu macam semua orang pun tahu sekurang-kurangnya pendapatan minima berapa mereka berdapat untuk mereka aturkan dia kehidupan. Sebab banyak pemandu kena bayaran insurans rumah, kereta, yang lain-lain sudah kerja 20 tahun lebih tahun. Sekarang all sudden pendapatan dikurang separuh. Bagaimana mereka nak cari itu? Saya amat simpati dengan mereka. Mereka terpaksa. Mereka bukan suka nak keluar dari kerja. Sekarang pengangkutan awam ini di bandar sudah dimonopolize dengan secara syarikat. Dan mereka memang takut jika sudah hilangkan peluang pekerjaan, bukan senang nak carikan satu pekerjaan lain. Ini kena tukarkan cara hidup. Sebab itu memang dulu dia ada sebuah syarikat. Kalau syarikat ini saya tak ingin menerima, saya pergi ke lain, ada pilihan. Sekarang langsung tak ada pilihan. Dan saya ingat ini syarikat baru ini ada kerajaan negeri tidak boleh menggunakan cara begitu keras terhadap mereka. Kalau nak terus nak pandu kita tak nak apa, kita bawa pemandu yang baru. Ini bukan cara kita memberi perkhidmatan atau kepada rakyat. Saya ingat ini tak sesuai. Nah, apa yang perundingan di antara syarikat
syarikat dengan kerajaan negeri ini, adakah mereka ambil kira tentang kepentingan atau kedudukan pemandu, konduktor, kaki tangan syarikat ini? Bagaimana dengan dia punya term-term, tama-tama kita pun langsung tak. Adakah pekerja ini sekarang sebagai pekerja kontrak atau sebagai pekerja permanent, kita pun langsung tidak boleh dengan jelas. Kita semua hidup dalam suasana yang tidak tentu. Saya ini memang kerajaan segerakan. Sebab ini bukan hanya melibatkan kehidupan keluarga, semua pemandu, konduktor dan lain-lain. Ini termasuk perkhidmatan kepada orang awam, baik pengunjung. Kalau terjejas, ada orang semalam komplain 2-3 jam tunggu dalam satu bas tunggu. Tadi kita nampak Maya di stesen ini minta mana nafas boleh bergerak berjalan. Semua tak tertentu. Karena kita tidak boleh biarkan ini melibatkan orang awam. Dan ini akan meningkatkan kemarahan di saya tahu sebarang dan tidak ini berlaku. Saya harap pihak kerajaan segera akan menyelesaikan. So bagi pihak di Pibla, apakah akan ada sebuah bantuan kepada pemandu yang seperti itu? Semalam kita sudah beritahu, kita akan sampaikan kesulitan mereka ini kepada CM. Dan sebelum kita sampaikan ini, CM pun sudah datang. Saya ingat CM sendiri mesti tahu keadaan begini. Dan saya ingat sebagai seorang ketua menteri, dia sepatut segerakan untuk menyelesaikan perkara ini. Kalau tidak, kita akan berbuat dengan respect yang secara langsung pun ada terlibat dengan gabungan syarikat. Saya ingat ini kita bicarakan. Tapi yang untuk sekarang saya ingat yang paling penting iaitu ketua menteri dan resolve. Sebab ini akan melibatkan orang awam semua rakyat Malaysia.